Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali pada hari ini untuk mendengar satu lagi penjelasan saya tentang teknik penulisan karangan. Teknik penulisan yang saya maksudkan ialah teknik penulisan menggunakan nama teknik Cindai. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik Cindai? Jadi saya akan menjelaskan tentang teknik Cindai yang sebelum ini saya katakan nama teknik Cindai mengambil nama sempena nama kain Cindai. Sebelum saya menerangkan dengan lebih jauh lagi apakah yang dimaksudkan dengan teknik Cindai, izinkan saya menjelaskan tentang objektif kita pada hari ini. Baik, objektif yang pertama diharapkan selepas menonton video ini, murid dapat mengenal pasti teknik penulisan yang mudah. Yang kedua, murid dapat menggunakan dalam penulisan karangan mereka sebagai salah satu daripada alternatif penulisan karangan. Baik, sebenarnya teknik Cindai terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertamanya, bahagian pendahuluan, bahagian isi dan bahagian penutup. Seperti mana karangan yang biasa kita tulis, ketiga-tiga bahagian ini memang perlu dijelaskan cara penulisannya. Baik, untuk memudahkan semua pelajar mengenal pasti cara menulis karangan yang baik, jadi saya akan jelaskan tentang pendahuluan. Ya, pendahuluan yang saya maksudkan pendahuluan yang menggunakan akronim ATIHA. Kemudian bahagian isi pula menggunakan akronim IHSAN. Dan bahagian penutup pula menggunakan akronim USHA. Apakah yang dimaksudkan dengan ATIHA, IHSAN dan USHA? Mari kita lihat penjelasan seterusnya. Baik, untuk pendahuluan, akronim ATIHA membawa maksud AT ayat topik, I isu, H huraian dan AA ayat arahan. Bermakna ATIHA merupakan satu cara mudah bagi murid untuk mengingat ayat-ayat yang perlu dimasukkan dalam perenggan pendahuluan. Jadi, murid hanya perlu mengingat perkataan ATIHA dan memahami penggunaan akronim tersebut untuk menulis pendahuluan yang mudah bagi mereka. Seterusnya, kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan IHSAN. IHSAN untuk bahagian isi, ya. IHSAN, akronim IHSAN terdiri daripada huruf I iaitu isi, H huraian, S sampel ataupun contoh, ya. Sampel, contoh. Kemudian A, akibat. Akibat atau perkataan lain, kesan, impak, natijah dan sebagainya, ya. Kemudian N, neutral. N, neutral maknanya kita perlu menjelaskan dari aspek penegasan isi yang telah kita huraikan pada awal perenggan isi ini, ya. Seterusnya, kita pergi ke bahagian penutup. Bahagian penutup menggunakan akronim USHA. USHA, ya. USHA terdiri pada huruf U merupakan ulasan, huruf S merupakan show ataupun cadangan, ya. Dan
HA, ya, suku kata HA bermaksud harapan. Jadi untuk memudahkan pelajar menulis perenggan penutup, mereka hanya perlu mengingat perkataan usha. Ya, daripada perkataan usha, mereka perlu hafal apakah yang dimaksudkan dengan U, S dan HA. Ya, jadi apabila mereka mengingati perkara tersebut, maka lebih mudahlah bagi pelajar untuk menulis penutup, ya, dalam sesebuah karangan. Baik. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa dalam penulisan karangan perlu ada peribahasa. Peribahasa yang saya maksudkan terdiri daripada simpulan bahasa, pepatah, ya, seterusnya bidalan, perumpamaan, kata-kata hikmah ataupun kata-kata mutiara dan lain-lain lagi, ya, ungkapan bahasa indah dan sebagainya, ataupun istilah-istilah lain yang sering digunakan, ya. Dan peribahasa ini perlu dimasukkan dalam karangan murid hanya satu sahaja, ya, sekurang-kurangnya, ya, di bahagian mana-mana yang sesuai, sama ada bahagian pendahuluan, bahagian isi ataupun bahagian penutup, ya. Tiada penekanannya pada mana-mana bahagian, tetapi kalau lebih baik setiap isi disertakan dengan peribahasa, ya. Begitu juga dalam pendahuluan dan penutup, ya. Sebaik-baiknya lah jika tidak ada, kamu tak perlulah bersusah payah untuk berfikir dan memasukkan peribahasa yang tidak sesuai dengan bahagian isi yang kamu huraikan ataupun pada bahagian pendahuluan atau penutup, ya. Jadi kamu perlu masukkan yang mana yang kamu rasa sesuai. Okey. Baik, jadi saya sudah pun menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan teknik cindai, iaitu kamu perlu mengingat pendahuluan yang menggunakan akronim ATIHA, bahagian isi menggunakan akronim Ihsan, bahagian penutup menggunakan akronim USHA. Mari saya tunjukkan bagaimanakah cara mengaplikasikan teknik cindai. Saya mengambil contoh soalan SPM bahagian B. Bahagian ini memerlukan pelajar menulis karangan lebih 350 patah perkataan. Saya memilih soalan nombor 2. Soalan ini berbunyi, dalam institusi kekeluargaan, ibu bapa merupakan tunjang utama ke arah pembentukan keluarga bahagia. Bincangkan peranan mereka untuk mencapai impian tersebut. Bagaimana untuk membina pendahuluan bagi soalan tersebut? Seperti mana yang telah saya jelaskan tadi, pendahuluan kita perlulah menggunakan akronim ATIHA, iaitu ayat topik, isu, huraian dan ayat arahan. Ayat topik. Ayat topik perlulah menyentuh tentang topik yang kita bincangkan, iaitu keluarga bahagia. Untuk memulakan ayat topik, kita perlu menambah penanda wacana pada awal ayat dan mencampurkan topik yang kita bincangkan. Jadi, AT, ayat topik, akan berbunyi begini. Pada era globalisasi yang penuh cabaran dari segi fizikal, mental dan spiritual ini, keluarga bahagia masih menjadi idaman dan impian setiap insan tanpa mengira latar belakang dan status quo mereka. Seterusnya, ayat isu. Bagi ayat isu,
penanda wacana yang sesuai digunakan ialah namun dicampurkan dengan isu, iaitu realiti yang berlaku pada masa kini. Jadi, ayat isu I akan berbunyi, namun bukan semua institusi dominan itu dapat mengecapi nikmat kasih sayang antara ahlinya kerana kedengaran berita berlaku pergaduhan, perselisihan faham, malah lebih berat membawa kepada penceraian ibu bapa. Seterusnya, huraian. Huraian perlu dimulakan dengan penanda wacana, dicampur dengan data atau statistik atau contoh, dan juga kesan. Kemudian boleh disertakan dengan peribahasa. H berbunyi, hal ini demikian kerana menurut One Stop Crisis Center Hospital University Sains Malaysia, kadar penceraian dalam negara mencapai 50,000 kes. Acapkali isu ini menjadi buah mulut dan bahan perbincangan warganet di media-media sosial sehingga menggusarkan ahli masyarakat. Isu ini bagaikan virus menjangkiti keluarga nukleus yang lain sehingga nasi telah menjadi bubur. Seterusnya, ayat yang terakhir iaitu ayat arahan. Ayat ini perlu dimulakan dengan ulasan dan dicampurkan dengan arahan. Contoh ayat, sesungguhnya tunjang keluarga itu sendiri perlu mencari resolusi dan jalan penyelesaiannya dalam memastikan kebahagiaan keluarga dapat direalisasikan. Persoalannya, apakah tanggungjawab ibu bapa dalam mewujudkan keluarga bahagia? Baiklah, saya akan menggabungkan ayat-ayat yang terdapat dalam akronim ATIHA untuk membentuk pendahuluan yang lengkap. AT. Pada era globalisasi yang penuh cabaran dari segi fizikal, mental dan spiritual ini, keluarga bahagia masih menjadi idaman dan impian setiap insan tanpa mengira latar belakang dan status quo mereka. I. Namun, bukan semua institusi dominan itu dapat mengecapi nikmat kasih sayang antara ahlinya kerana kedengaran berita berlaku pergaduhan, perselisihan faham, malah lebih berat membawa kepada penceraian ibu bapa. H. Hal ini demikian kerana menurut One Stop Crisis Center Hospital University Sains Malaysia, kadar penceraian dalam negara mencapai 50,000 kes. Acapkali isu ini menjadi buah mulut dan bahan perbincangan warganet di media-media sosial sehingga menggusarkan ahli masyarakat. Isu ini bagaikan virus menjangkiti keluarga nukleus yang lain sehingga nasi telah menjadi bubur. AA. Sesungguhnya tunjang keluarga itu sendiri perlu mencari resolusi dan jalan penyelesaiannya dalam memastikan kebahagiaan keluarga dapat direalisasikan. Persoalannya, apakah tanggungjawab ibu bapa dalam mewujudkan keluarga bahagia? Dalam bahagian isi, akronim yang digunakan ihsan. I, isi, H, huraian, S, sampel, A, akibat dan N, neutral. Antara cadangan peranan ibu bapa yang boleh dilakukan untuk melahirkan keluarga bahagia ialah yang pertama, memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Seterusnya, meluangkan masa bersama anak-anak. Yang ketiga, memantau pergerakan anak-anak. Dan yang terakhir, menjadi suri teladan kepada anak-anak. Untuk membincangkan isi, saya telah memilih
isi ibu bapa menjadi suri teladan atau role model. Ayat isi perlu dimulakan dengan penanda wacana. Contoh ayat isi, dalam konteks ini, faktor prima ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia ialah dengan cara menjadi suri teladan atau role model kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. H. Huraian. Huraian perlu dimulakan dengan penanda wacana dicampurkan dengan sebab dan boleh disertai dengan peribahasa. Contoh ayat huraian. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anak dalam mendidik dan menunjukkan tingkah laku, pertuturan dan personaliti yang baik supaya dapat dicontohi dan diikuti nilai-nilai tersebut oleh orang-orang tersayang. Jika baik pembawakan ibu bapanya, maka baik juga anak-anaknya dan begitu juga sebaliknya. Hal ini sejajar dengan peribahasa, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. S. Sampel atau contoh. Penanda wacana perlu dimulakan dan disertai dengan contoh. Contoh untuk ayat sampel, tamsilnya, jika ibu bapa menunjukkan contoh suka membaca pelbagai bahan bacaan, maka anak-anak akan turut meneladaninya. Begitu juga dengan amalan menabung yang perlu dipupuk oleh ibu bapa dengan mengajar anak-anak berjimat cermat untuk menyimpan wang demi masa hadapan. A. Akibat. Penanda wacana campur kesan. Contoh ayat, impaknya cahaya mata ibu bapa ini akan dapat menyerlahkan sifat-sifat murni ayah dan bonda dalam amalan seharian mereka tanpa sebarang masalah. N. Neutral. Penanda wacana campur penegasan. Contoh ayat, tuntasnya kejayaan ibu bapa menampilkan contoh dan teladan yang hebat akan menentukan tercapainya misi keluarga bahagia. Baiklah, saya akan menggabungkan ayat-ayat isi yang terdapat dalam akronim Ihsan. I, dalam konteks ini, faktor prima ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia ialah dengan cara menjadi suri teladan atau role model kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. H. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anak dalam mendidik dan menunjukkan tingkah laku, pertuturan dan personaliti yang baik supaya dapat dicontohi dan diikuti nilai-nilai tersebut oleh orang-orang tersayang. Jika baik pembawakan ibu bapanya, maka baik juga anak-anaknya dan begitu juga sebaliknya. Hal ini sejajar dengan peribahasa, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. S. Tamsilnya, jika ibu bapa menunjukkan contoh suka membaca pelbagai bahan bacaan, maka anak-anak akan turut meneladaninya. Begitu juga dengan amalan menabung yang perlu dipupuk oleh ibu bapa dengan mengajar anak-anak berjimat cermat untuk menyimpan wang demi masa hadapan. A. Impaknya, cahaya mata ibu bapa ini akan dapat menyerlahkan sifat-sifat murni ayah dan bonda dalam amalan seharian mereka tanpa sebarang masalah. N. Tuntasnya, kejayaan ibu bapa menampilkan contoh dan teladan yang hebat akan menentukan tercapainya misi keluarga bahagia. Sampai kita ke bahagian penutup. Akronim USHA. U. Ulasan. S. Show. HA. Harapan. Penutup. U. Ulasan. Penanda wacana campur ulasan. Contoh ayat, konklusinya keluarga bahagia tidak datang dengan sendirinya jika tidak diusahakan oleh setiap ahli keluarga. Ibu bapa sememangnya tunjang utama dalam melayarkan sesebuah rumah tangga yang bahagia. Penutup. S. Show.
Penanda wacana campur cadangan. Contoh ayat, namun setiap ahli keluarga perlulah memainkan peranan masing-masing dalam melahirkan keluarga jannah bagi aur dengan tebing yang melengkapi antara satu sama lain dalam menempuh pelbagai cabaran. Penutup HA harapan. Penanda wacana campur harapan. Contoh ayat, sesungguhnya setiap keluarga nukleus sememangnya mengharapkan istana yang dibina akan membawa kebahagiaan, kerana sesungguhnya rumahku syurgaku menjadi idaman setiap insan di dunia ini. Baiklah, saya akan menggabungkan ayat-ayat yang terdapat dalam akronim USHA bagi membentuk penutup yang lengkap. U, konklusinya, keluarga bahagia tidak datang dengan sendirinya jika tidak diusahakan oleh setiap ahli keluarga. Ibu bapa sememangnya tunjang utama dalam melayarkan sesebuah rumah tangga yang bahagia. S, namun setiap ahli keluarga perlulah memainkan peranan masing-masing dalam melahirkan keluarga jannah bagai aur dengan tebing yang melengkapi antara satu sama lain dalam menempuh pelbagai cabaran. HA, sesungguhnya setiap keluarga nukleus sememangnya mengharapkan istana yang dibina akan membawa kebahagiaan, kerana sesungguhnya rumahku syurgaku menjadi idaman setiap insan di dunia ini. Diharapkan dengan penerangan penulisan karangan menggunakan teknik cindai ini dapat memberi alternatif kepada murid cara untuk menulis karangan dengan lebih mudah. Sekian, terima kasih.